أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين عدوا عليها بالنواجس وإياكم ومحادثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه داود الترمذي وقال hadis hasan sahih. Terjemahan bagi hadis ini adalah dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Kami berkata, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, iaitu genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara bid'ah adalah sesat. Poin penting dalam hadis ini ialah hadis ini mencakupi wasiat Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Wasiat ini meliputi takwa kepada Allah Azza wa Jalla, patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin agar terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wasiat ini juga menjelaskan bahawasanya umat manusia akan selamat dan ada dalam petunjuk apabila berpegang teguh pada sunnah dan meninggalkan bid'ah yang menyesatkan. Itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Mari kita pergi ke seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Syafiqah binti Abdillah, nombor matrik 069521. Pengajaran daripada hadis ini adalah nasihat dan peringatan hendaknya disampaikan secara bersungguh-sungguh agar dapat memberi kesan yang positif kepada para pendengar. Yang kedua adalah Rasulullah SAW berwasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting. Yang pertama adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar kita mentaati kepada pemerintah, biarpun pemerintah tu merupakan keturunan bawahan ataupun hamba abdi. Kerana apa yang penting adalah apa yang diperintahkan, bukan pemerintah itu. Manakala pengajaran yang ketiga adalah masalah dalam melantik hamba abdi untuk menjadi ketua masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan Rasulullah SAW menyebut hal ini bagi menunjukkan peringatan kepada kita semua orang mukmin agar patuh kepada pemimpin selagi pemerintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dan yang keempat pula, umat akhir zaman ini diancam oleh perselisihan dan perpecahan. Justru itu Nabi SAW berpesan agar umat baginda berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW serta sunnah Khulafa' ar-Rasyidin.
Baginda Nabi Muhammad SAW juga menyeru agar umat baginda beramal dengan sunnah-sunnah tersebut, kerana ungkapan ini membawa maksud betapa pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW serta sunnah Khulafa Ar-Rashidin, serta menjauhkan perkara bid'ah, kerana semua perkara bid'ah itu adalah sesat yang membawa kepada lembah neraka. Namun begitu, Imam Syafi'i berpendapat bahawa bid'ah ni terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan juga bid'ah mazmumah, di mana bid'ah mahmudah ini tidak bertentangan dengan hukum syarak dan ia adalah membawa kepada kebaikan. Namun, bid'ah mazmumah ini adalah bertentangan dengan hukum syarak dan ia tidak boleh diamalkan dan ia adalah perkara yang sesat. Dan saya datangkan satu dalil, iaitu riwayat An-Nasa'i yang berbunyi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan disesatkan, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik perbuatan adalah sunnah Rasulullah SAW. Manakala seburuk-buruk perkara adalah perkara agama yang diada-adakan, iaitu yang merupakan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah perkara yang sesat. Dan kesesatan inilah yang membawa kita kepada lembah neraka. Seterusnya, poin nombor 5, iaitu wasiat untuk taat dan patuh. Mendengar dan taat terhadap pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan merupakan sebahagian daripada kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Seperti dalam Qurannya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Oleh kerana itu, Nabi mengkhususkan memberikan nasihat dengan hal tersebut sekalipun itu termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah. Ketika kaum muslimin berpegang teguh pada wasiat ini, maka ia akan merasakan kebahagiaan dunia. Kehidupan mereka akan tenteram dan kekuatan mereka akan bersatu. Ini juga menunjukkan ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah. Ali bin Abi Talib ada berkata, tidak ada yang dapat mengatur kehidupan manusia kecuali seorang pemimpin, yang baik atau jahat. Jika pemimpin itu jahat, maka orang mukmin bisa taat kepada Allah dan orang-orang yang jahat tersebut akan menemui ajalnya. Sesungguhnya yang menjadikan kaum muslimin itu lemah adalah keengganan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin mereka, sehingga timbul banyak pertikaian, pertentangan dan tersebarnya pelaku maksiat dan pengikut hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Dan dalam riwayat Bukhari pula dari Anas, dari Nabi, beliau bersabda, hendaklah kamu taat dan dengar sekalipun yang memerintah kamu seorang budak. Untuk kita memahami hadis ini, para ulama ada dua pendapat, dua pengertian lah. Yang pertama, hadis ini merupakan penjelasan tentang sesuatu yang belum terjadi. Ia termasuk dalam pelaksanaan hukum syar'i. Walaupun pemimpin itu adalah seorang budak, seorang yang tidak tahu apa-apa, maka kita perlulah bersabar terhadap kepimpinannya. Kerana kepimpinan dengan seorang pemimpin adalah lebih baik daripada tiada pemimpin. Hadis ini merupakan kiasan yang diibaratkan seperti barang siapa yang membangun masjid kerana Allah sebesar sarang burung, maka Allah membangunkan rumah di syurga untuknya. Kerana tidak mungkin ada masjid sebesar sarang burung. Sekian daripada saya. Terima kasih. Yang kedua adalah berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rashidin. Seperti yang kita tahu, sunnah merupakan suatu ikutan Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan dan takrir, iaitu pengakuan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga telah menyuruh kita untuk mengikuti jejak sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Hal ini kerana baginda mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh Khulafa Ar-Rashidin adalah perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Seperti yang kita ketahui, bilangan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah mempunyai 4 orang, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Tidak diragukan lagi jika kita ingin mengikuti jejak keempat-empat Khulafa' Ar-Rasyidin ini setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga adalah jalan yang lebih selamat apabila berlaku perselisihan pendapat atau keraguan pada sesuatu permasalahan yang berlaku setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah meninggalkan ancaman bid'ah. Seperti yang telah diberitahu dalam pengajaran hadis tadi bahawa bid'ah ni mempunyai dua, iaitu bid'ah mahmudah dan juga bid'ah mazmumah, di mana bid'ah mahmudah ini dianggap baik oleh para sahabat, maka diistilahkan sebagai istihsan, iaitu perbuatan yang dianggap baik. Bid'ah mahmudah ini boleh diamalkan, manakala bid'ah mazmumah ini boleh ditinggalkan. Contoh bagi bid'ah mahmudah adalah solat sunat tarawih. Sebenarnya, kalau kita lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, tiada pun peristiwa solat sunat tarawih. Tapi disebabkan perkara itu adalah baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka boleh kita amalkan. Seperti peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat di mana Umar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan solat qiyam, iaitu solat sunat tarawih pada bulan Ramadan secara berjemaah yang dipimpin oleh seorang imam di dalam sebuah masjid. Ketika melihat para sahabat solat sunat tarawih berjemaah, Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Begitu juga dengan sambutan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dinyatakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan yang ia merupakan bid'ah hasanah. Selain itu juga, antara contoh bid'ah mahmudah adalah peristiwa pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang yang enggan membayar zakat dan sebagainya. Sebagai penutup kepada perkongsian hadis ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu menitik beratkan amalan sunnah dalam kehidupan seharian kita, di samping kita menjalankan tanggungjawab sebagai hamba, iaitu abid dan khalifah di muka bumi ini. Dan jangan sesekali kita mengatakan semua perkara bid'ah adalah menyesatkan, akan tetapi ada bid'ah yang boleh kita amalkan seperti bid'ah mahmudah yang telah dikongsikan sebentar tadi. Sekian, itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum.